Chapter 1, Basic Arithmetic and Scientific Calculator. Ya, pengiraan menggunakan kalkulator saintifik. Ya, kita akan belajar cara untuk mengira menggunakan kalkulator saintifik. Okey, pertama kita akan tengok benda yang paling basic dulu ya, iaitu adalah tambah, sums, difference, product and quotient, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Okay, use your calculator to work out the answer to the following calculation. Yang gunakan kalkulator untuk menjawab soalan perkiraan berikut. Okay, so untuk tambah, tolak dan darab bahagi, first kita kena tahulah. Ya, kat sini tengah ni kita ada nombor ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan sebelah kanan dia ada operasi untuk kita tekan, darab, bahagi, tambah, tolak. Dan ini adalah sama dengan untuk kita tengok hasil perkiraan kita lah. Okay, first kita tengok soalan nombor 1 dulu ya. 1492 tambah 87 darab 127. Kita tekan ya. 1492 darab 87. Maaf ya, tambah 87. Tambah 87 darab 127. Lepas kita tekan sama dengan, kita akan dapatnya, jawapan dia adalah 12,541. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2 pula, ya, 3038. 3038 bahagi 98 tolak 27. Okey, kita tekan sama dengan, kita akan dapat jawapan dia adalah 4. Okey, seterusnya soalan nombor 3, 57 darab. Ya, okey, kat situ ada kurungan ya. Darab dalam kurungan ada bracket ya. So macam mana kita nak buat bracket tu? So kita tengok dekat sini ya. Ada bracket, ini untuk buka, yang ini adalah untuk tutup bracket lah. Kita tekan buka bracket dulu. Okey. 1293 tolak 981. Okey. So kita tekan sama dengan, kita akan dapat jawapannya 17,784. Okey, dan soalan yang keempat. Okey, soalan nombor 4 tu kalau kita tengok ada dua kurungan ya. So kita kena buat dua kali kurungan lah. Okey, buka kurungan. 10,175 tambah 1,234. Okey, tutup kurungan. Darab. Okey, buka kurungan balik. 56,789 tolak 45,968. Okey, tutup kurungan. Lepas kita tekan sama dengan, kita akan dapat jawapan dia. Itulah. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, itu adalah cara untuk tambah dan tolak. Kita pergi ke aktiviti seterusnya adalah fraction and decimal. Okey, macam mana kita nak buat pecahan dan titik perpuluhan. Okey, use your calculator to find 2,397 divide by 13,209 in both fraction and decimal form. Okay, so kita nak beri jawapan, ya. Kita nak kira dulu 2,397 bahagi dengan 13,209. Kemudian kita nak bagi jawapan kita dalam bentuk pecahan dan titik perpuluhan. Okay, cara dia mudah je. First kita tekan dulu perkiraan tu, 2,397 bahagi dengan 13,209. Okey, tekan sama dengan. Okey, so jawapan kita dalam bentuk perpuluhan lah. Ya, 0.181467181. Okey, ini adalah jawapan dalam bentuk perpuluhan. Macam mana kita nak tukarkan jawapan kita ke dalam bentuk pecahan? Ya, cara dia mudah. Ya, kita nampak simbol A, B per C tu. Kita tekan je. Ya, so jawapan kita sekarang dalam bentuk pecahan ya, 47/259. So nak tukar balik jadi perpuluhan macam mana? Tekan balik yang A, B per C ni.
Okey, sekarang dia jadi perpuluhan balik. 0.181467181. Okey, kita pergi ke aktiviti 4 pula ya. Calculating powers. Okey, macam mana kita nak calculate nombor yang ada kuasa. Ya, calculate each of the following using your calculator ya. Biasalah so kita kira menggunakan calculator. So kita tengok soalan nombor 1. 192 kuasa 2. Okey, kuasa 2. Mana kuasa 2? So kita tengok kalkulator kita ada X kuasa 2. Ya, X kuasa 2 tu maksudnya kuasa 2 lah. So kita tekan kalkulator dekat kalkulator kita 192. Ya, 192. Lepas tu tekan X kuasa 2 ni. So dia akan jadi 192 kuasa 2. Okey, lepas tu kita tekan sama dengan dia akan jadi 36,864. Okey, sekarang ni macam mana pula kita nak kira soalan nombor 2? 23 kuasa 6. Ya, dekat kalkulator kita tak disediakan butang untuk kuasa 6 lah. So kita kena gunakan kaedah apa? Ya, kita tengok dekat sini. Ni yang macam bentuk kanopi ni, bentuk segitiga ni, itu adalah kuasa lah. Okey, so kita tekan 23 kuasa 6. Ya, kalau kuasa 6 tekan nombor 6 lah, kuasa 7 tekan nombor 7. Okey, sekarang 23 kuasa 6. Kita tekan sama dengan, kita akan dapat jawapannya. Tu panjang jawapannya ya. Itulah jawapan dia. Okey, seterusnya kita pergi soalan nombor 3. 5 kuasa 8 tambah 1.4 kuasa 5. Okey. So, kita kira 5 kuasa 8 dulu ya. Okey, untuk 5 kuasa 8 ni saya buat kurungan ya. Okey, saya buat kurungan. 5 kuasa 8. 5 kuasa 8. Okey, tutup kurungan. Okey, segitiga tu tadi adalah kuasa ya. 5 kuasa 8 tambah, saya buat kurungan untuk 1.4 kuasa 5 juga. 1.4 kuasa 5. 1.4 ini kuasa 5. Kalau kuasa 5 tekan nombor 5. Dan kita tengok jawapannya sama dengan, kita akan dapat, itu jawapan dia. Okey harap boleh faham. Kita pergi ke aktiviti seterusnya, subtraction and negative number. Kita nak tolak atau tambah nombor negatif lah. Nombor negatif. Okay, kita tengok soalan nombor 1. Negatif 213.6 tambah 58.8. Okay, macam mana kita nak tekan nombor negatif? Okay, kita boleh guna, nampak tak ni? Ada tolak dalam kurungan ni. Kita gunakan ini sebagai nombor negatif. Okay, first kita tekan soalan nombor 1 ya, negatif 213.6. Okay, negatif 213.6 tambah 58.8. Okey, kita tekan sama dengan, jawapannya negatif 154.8. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2 pula. 315 315.12 tambah, okey ada kurungan. Kita kena buat kurungan lah. Buka kurungan. Okey, negatif kena tekan negatif. Negatif 25.2. Silap. Dan kurungan negatif 142.26. Okey, lepas tu tutup kurungan. Tekan sama dengan, kita akan dapat jawapannya 172.86. Okey, kita pergi ke soalan nombor 3. Okey, 37.4 ya, tekan 37.4. Tolak dalam kurungan, buka kurungan negatif 25.2. Okey, tutup kurungan tambah negatif 4.7. Tutup kurungan. Okey, lepas tu kita tekan sama dengan.
kita dapat 57.9. Okey, mudah je ya. Okay, kita pergi ke soalan nombor 4. 13.5 darab negatif 22.9. Ya, 13.5 darab, okay, buka kurungan, negatif, iaitu simbol negatif, negatif 22.9, tutup kurungan, tekan sama dengan, kita akan dapat jawapannya negatif 309.15. Okay, yang terakhir, soalan nombor 5, negatif 56 kuasa 2. Okay, tekan negatif lah, negatif 56 kuasa 2. Okay, kita akan dapat jawapannya, tekan sama dengan negatif 3136. Okay, kita gerak ke yang seterusnya adalah fraction. Okay, fraction ni pecahan lah. Use your calculator to express 2568 per 252 in its simplest form. Ya, dalam bentuk termudah. Ya, so kita tekan calculator. Okay, sebelum tu macam mana kita nak buat pecahan? Ya, pecahan adalah yang tadi ni lah, A per C ni. Itu adalah pecahan. Kita tekan 2568 per, ya, per, itu adalah bentuk per, ya, per 252. Okay, kita tekan sama dengan, kita akan dapat 10 per 4 per 21. 10 4 per 21. Okay, kalau kita nak tukar dia jadi pecahan tak wajar, ya, kita tekan shift, ya, nak jadikan dia pecahan tak wajar, tekan shift, tekan simbol pecahan ni. Dia akan jadi pecahan tak wajar lah, 214 per 21. Nak tukar dia jadi perpuluhan, tekan je A per B per C. Dia akan jadi perpuluhan, 10.190. Okey, nak tukar jadi pecahan balik, tekan lagi sekali. Dia akan jadi 10, 4 per 21. Okey. Calculate, soalan nombor 2. Calculate 3/8 of 190. Of ni adalah darab lah. 3/8 daripada 190. Maknanya darab ya. Tekan 3/8. 3, okay, ni per 8 darab 190. So kita akan dapat jawapan dia adalah 71 per 1/4. 71 1 per 4. Okay, sama ya. Kalau nak tukar jadi pecahan tak wajar, tekan shift dulu. Tekan shift, tekan simbol pecahan ni. Dia akan jadi pecahan tak wajar. 285 per 4. Nak tukar jadi perpuluhan, tekan je simbol pecahan ni. Dia akan jadi perpuluhan, 71.25. Okay, bottom first. Aktiviti seterusnya adalah bottom first. Maknanya kita buat bahagian bawah dulu. Bahagian denominator dulu. Bahagian yang bawah. So, kalau kita tengok ke sini, use your calculator to calculate the value of denominator. Kita kira bahagian denominator dulu. Then complete the calculation by finding the value of 1.5 times 0.92 power of 2 square, 0.92 square divide by answer yang kita dapat sebelum tu tadilah. Okay, first kita kira bahagian bawah dia dulu. 1.5 darab 0.92 kuasa 2 per 4 pi. So, maknanya kita kira 4 pi dulu. Okay, mana pi? Okay, dalam kalkulator, pi ni awak tengok dekat EXP ni. Atas tu ada simbol warna kuning kecil tu. Atas EXP ni ada simbol warna kuning. Tu adalah pi lah. Tu adalah bentuk pi. Okay, so kita tekan. Kita kira 24 pi. 4. Okay, nak guna simbol tu kena tekan shift dulu ya. Shift. Pi. Saya dah akan keluarlah 4 pi. Okay. Tekan sama dengan. Okay. So, kita dah dapat bahagian denominator dia tadi. Yang bahagian bawah.
pecahan tadi, yang 4 pi tadi. Okey, kemudian kita kira bahagian atas pula. Ya, kita kira bahagian atas. Ya, 1.5 darab 0.92 kuasa 2. Okey, bahagi tu yang per tadi tu lah. Sekarang 4 pi yang 4 pi kita nak guna tadi tu, kita tekan je ANS. ANS ni apa? ANS ni adalah kita nak guna balik jawapan yang kita dapat sebelum tu tadi tadi kita dah kira 4 pi, so kita dapat 4 pi tu adalah 12.5663 ni. So, sekarang kita nak guna nilai ni, kita tekan je ANS. Tekan je ANS, automatik kalkulator akan ambil nilai yang jawapan yang kita dapat dalam perkiraan sebelumnya tadi. Okey, kita tekan sama dengan, kita akan dapat jawapannya 0.1010315557. Maknanya tadi kita kira bahagian bawah dulu. Kira bahagian bawah dulu 4 pi. Okey. Kemudian kira bahagian atas pula. 9.5 darab 0.92 kuasa 2 bahagi ANS. ANS ni ANS. ANS ni adalah jawapan 4 pi yang kita kira sebelum tu tadi. Okey. Kita pergi ke soalan aktiviti seterusnya lah. Aktiviti seterusnya adalah calculating with scientific notation. Okay, use the scientific notation function of your calculator to calculate each of the following, giving your answer in both scientific and ordinary form. Okay. Soalan nombor 1. 8.123 darab 10 kuasa 4. Ini adalah dalam bentuk saintifik lah. Darab 10 kuasa 4 ni adalah dalam bentuk saintifik. Tambah 4.34 darab 10 kuasa 3. Okay, macam mana kita nak tekan dalam kalkulator darab 10 kuasa 4 dengan darab 10 kuasa 3 tu. Okay, saya ajar cara yang mudah. Okay, kita tekan dulu 8.123. 8.123. Okay, darab 10 kuasa 4. Macam mana kita tekan darab 10 kuasa 4? Kita boleh tekan, kita boleh guna yang EXP ni Kita boleh guna EXP. Tekan EXP. Nanti dia akan keluar huruf E. Dia memang akan keluar huruf E dekat kalkulator tu. Huruf E. Dia akan jadi 8.123 E. E tu adalah darab 10 lah. Okey. Darab 10 kuasa berapa? Tadi soalan tu 8.123 darab 10 kuasa 4. So kita tekan nombor 4. Ini adalah 8.123 darab 10 kuasa 4. Tambah, sambung kiraan kita, tambah 4.34 darab 10 kuasa 3. 4.34 darab 10 kuasa 3. Sama guna kaedah tadi, guna yang ini. Darab 10 kuasa 3, tekan nombor 3. Okey, so kita tekan sama dengan. Dia akan jadi, jawapan dia 85,570. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2 pula. Kita tengok contoh soalan nombor 2. 3.87 darab 10 kuasa 4 darab 3.34 darab 10 kuasa negatif 6. Ini adalah nombor saintifik. Okey, so kita kan sebelum tu tadi kita dah dapat jawapannya tadi 85,570 kan. Ni kita tengok soalan nombor 1 balik. Macam mana kita nak tukarkan jawapan dia ke dalam bentuk saintifik lah. Kita tekan, ni dalam silap tekan shift, tekan ENG ni. Ini adalah jawapan dalam bentuk saintifik lah. Ini adalah jawapan dalam bentuk saintifik. Kita boleh tekan. Kalau kita tekan shift ni, dia akan jadi, tekan situ jadi kuasa 3. Tekan lagi, jadi kuasa 6. Dia makin kecil lah nombor tu. Tadi kuasa 3 kan jadi kuasa 6. So nombor dia akan jadi semakin kecil 0.08. Kalau kita tekan lagi, dia akan jadi nombor tu semakin kecil lah. Okay, so kita nak bersama, kita tekan ENG ni. Jadi kuasa 6 balik.
kuasa 3. Okey. Okey, yang ni kuasa kosong, maknanya dia jadi nombor biasa balik lah, bukan nombor saintifik. Okey. Itu cara kita nak tukarkan dia kepada nombor saintifik ataupun kepada nombor ordinary lah. Okay, kita pergi ke soalan nombor 2 3.87 darab 10 kuasa 4. 3.87 darab 10 kuasa 4. 10 kuasa 4 kita tekan EXP ni tadi lah, darab 10 ni tekan EXP ni. EXP kuasa 4 tekan nombor 4. Okey, darab 3.34. 3.34 kuasa darab 10 kuasa negatif 6. So darab 10 tekan EXP ni. Okey, tekan EXP. Kuasa dia apa? Kuasa negatif 6. So negatif biasalah tekan ni, ini adalah hammer. Negatif 6. Okey, tekan sama dengan, kita akan dapat jawapannya 0.129258. Okey, kalau kita nak tukarkan dia jadi nombor saintifik, kita boleh tekan ENG ni. Dia jadi 10 kuasa negatif, dia jadi 129.258 darab 10 kuasa negatif 3. Kalau kita tekan lagi dia jadi makin, jadi 10 kuasa negatif 6, jadi 10 kuasa negatif 6 lah. Kalau kita nak kecilkan, kita tekan shift ini, dia akan jadi kuasa negatif 3 balik. Tekan ini, dia akan jadi 10 darab 10 kuasa kosong. Tekan lagi shift dengan ini, dia akan jadi kuasa 3 pula. Tadi kuasa negatif 3, sekarang dah jadi kuasa 3. So kita boleh tekan lah, kita nak jawapan ni macam mana. Kita boleh tukar-tukar scientific notation tu. Okey, seterusnya soalan nombor 3, 7.5 darab 10 kuasa 12. Okey, buat kurungan 7.5 darab 10 kuasa 12. Okey, darab 10 tu kita tekan EXP ni. Darab 10 kuasa 12. Okey, tutup kurungan. Bahagi. Okey, buka kurungan balik. 3.2 darab 10 kuasa 6 3.2 darab 10 EXP ni 6. Okey, lepas tu kita tekan sama dengan, kita dapat jawapannya 22,343,750. Kita boleh tukar dia jadi saintifik dengan tekan ENG ni lah. Kalau nak tukar dia jadi bentuk saintifik, kita cuba tekan. Dia dah jadi bentuk saintifik lah. 2.34375 darab 10 kuasa 6. Okey, seterusnya adalah calculating root. Root ni adalah punca kuasa lah. Punca kuasa 2, punca kuasa 3. Kita tengok soalan nombor 1 tu. Punca kuasa 2, 1258. Okey, punca kuasa 2, kita boleh tekan dekat calculator ni. Itu adalah punca kuasa 2. Kita tekan punca kuasa 2, 1258. Tekan sama dengan, kita akan dapat 35.468/957. Okey, seterusnya punca kuasa 3. Punca kuasa 3 mana punca kuasa 3? Punca kuasa 3 adalah dekat punca kuasa 2 tu tadi, ada atas tu warna kuning punca kuasa 3. So kita boleh tekan shift. Shift. Tekan yang punca kuasa 2 ni, dia akan jadi punca kuasa 3 lah. Okey, 56. 56. Tekan sama dengan, kita akan dapat jawapan dia 3.825862366. Okey, seterusnya. Okey, punca kuasa 2 dengan punca kuasa 3 kita boleh guna yang inilah. Punca kuasa 3 kita tekan shift dulu. Tapi macam mana pula kalau untuk punca kuasa 6? Okey, untuk punca kuasa 6, kita akan gunakan, kita tengok dekat power tadi, kita tadi power kan. Okey. Kita tengok dekat atas dia ada warna kuning. Punca kuasa X. Atas button yang segitiga ni, yang button power ni tadi, kuasa ni tadi, atas dia ada warna kuning, punca kuasa X. So kita boleh gunakan button ni. Okey, macam ni cara dia. Okey, dia punca kuasa 6. So kita tekan 6 dulu. Tekan nombor 6 dulu. 6. Lepas tu tekan shift. Tekan yang segitiga ni. Okey, dia akan jadi macam tu. 6 punca kuasa X. Maknanya punca kuasa 6 lah tu. Punca kuasa 6 217. Tekan sama dengan, kita akan dapat jawapannya 2.45137614. Okey,
Okey, soalan yang keempat, punca kuasa 2 338. Okey, punca kuasa 2 yang tadi tu lah. Yang ni. Ya, punca kuasa 2 338. Kita dapat 18.3847763. Okey, seterusnya kita pergi kepada trigonometric ratios on your calculator. Jadi kita nak kira trigonometry menggunakan calculator. Okay, so sebelum tu saya nak ajar awak dekat sini kalau kita perasan ada huruf D. D tu maksudnya degree. D tu adalah degree. Kita boleh tukar setting calculator kita. Macam mana kita tukar setting calculator kita? Okay, kita tekan mode ni. Tekan mode. Okay, tekan lagi. Sampai jumpa. Okay, tengok sini DEG1 ni maknanya degree 1 lah. Yang sini adalah radian. Ya. RAD ni adalah radian. Dan button ni nombor 2. Okay, tapi sekarang ni kita nak gunakan degree sebagai perkiraan kita ni. So, kita pilih nombor 1 lah. Tekan nombor 1 sebagai pilihan kita untuk degree. Okay. First, kita tekan sin 7. Mana sin? Ya, kalau kita tengok sini ada sin, cos dengan tangent. Ya, sin, cos, tangent. So, kita tekan sin 7. Ya, sin 7. Okay, tekan sama dengan. Itu jawapan dia. Ya, 0.1218. Okay, sin, cos 71. Soalan nombor 2, cos 71. Cos 71. Ya, tekan sama dengan 0.325 dan seterusnya lah. Okay, seterusnya soalan nombor 3, sin 45. Sin 45. Okay, itu adalah jawapan kita 0.707. Seterusnya adalah tangent 55. Tangent 55. Okay, kita dapat jawapan dia 1.428 dan seterusnya. Okay, seterusnya soalan nombor 5. 2 sin 20 tambah 5. 2 sin 20 ya, tambah 5. Kita dapat jangan saya cek balik 2 sin 20. 2 sin 20. Okay. Lepas tu tambahkan dengan 5. Kita dapat 5.684. Okay, seterusnya. Sin 56 kuasa 2. Okay. Tambah cos 56 kuasa 2. Okay. Kena buka dengan tutup kurungan dululah guna yang ni. Lepas tu kuasa 2 guna yang tu lah. Okay. Kita buka kurungan dulu. Sin 56 tutup kurungan kuasa 2 tambah buka kurungan cos 56 tutup kurungan kuasa 2. Okey, tekan sama dengan. Kita akan dapat jawapan dia adalah 1. Okey, simple je. Okey, kita tengok aktiviti seterusnya adalah inverse pula ya. Finding angle from trigonometric ratios. Okey, kita kat sini ada inverse sin, inverse cos, inverse tangent dengan inverse sin lah. Okey, macam mana kita nak buat inverse ni? Okey, nak gunakan inverse, kita tekan shift. Ya, shift. Kalau shift, inverse sin tekan shift. Lepas tu tekan sin. Ya, dia akan jadi inverse sin. Sin negatif 1 tu adalah inverse sin. Okey, 0.5. Okay, nak buat kurungan boleh, tak nak buat pun tak apa. Kita buat kurungan 0.5. Tekan sama dengan, kita akan dapat jawapannya 30 darjah. 30 darjah. Seterusnya cos, inverse cos. Tekan shift lah, nak jadikan dia inverse, tekan shift. Sebab kalau kita tengok dekat atas sin dengan cos dan tangent ni, dia ada tulisan warna kuning tu sin negatif 1 tu inverse sin. Atas cos ni warna kuning ada inverse cos. Atas tangent ni ada inverse tangent. So nak gunakan inverse tu kena tekan shift dululah. Okay, tu soalan nombor 2, inverse cos. Tekan shift dulu. Lepas tu tekan cos.
Ya, dia akan jadi inverse cos. Okey, dan kurungan 2/3. Okey, 2. Okey, ni per kita tadi ya. Pecahan ni guna per 2/3. So kita akan dapat 48.189. Seterusnya inverse tangent. Ya, tekan shift ya. Shift tangent 2. Ya, nak buat kurungan boleh, tak nak buat kurungan pun tak apa. Kita akan dapat 63.4349 dan seterusnya. Seterusnya soalan nombor 4, inverse sin. Tekan shift dulu. Shift sin 2. Ya. Inverse sin 2 memang math error lah. Kita memang tak ada jawapan. Sebab sin dengan cos nilai dia tak akan lebih daripada 1. So bila kita masukkan nilai 2 kat inverse sin, memang jawapan dia math error. Itu betul lah. Memang benda tu math error. Dia bukan salah tekan calculator ya. Kadang-kadang kalau salah tekan calculator jadi math error juga. Tapi kes ni bukan sebab salah tekan, memang jawapan dia math error. Seterusnya aktiviti 18, radians on your calculator. So macam saya kata tadi, kita boleh setting calculator kita jadi degree dan radian. Okay, so kita tekan mode, tekan lagi, tekan sampai jumpa degree dan radian. Okay, untuk soalan nombor aktiviti 18 ni, kita nak guna radian pula So kita pilih radian, tekan nombor 2. Okay, so kita tekan sin, sin 1. Sin 1. So jawapan dia 0.84147. Okay, seterusnya cos pi/3. Cos pi/3. Mana pi? Yang atas illustrator, kita shift dulu. Pi, okay, per. Okay, per 3. Kita akan dapat jawapannya 0.5. Okay, inverse tangent. Okay, nak gunakan inverse tangent, kena tekan shift dulu. Shift tangent. So dia akan jadi inverse tangent 1. So jawapan dia adalah 0.7853. Okay, aktiviti yang ke-19. Use your calculator to find the value of the following. Okay, yang pertama adalah log 10. Macam mana kita nak tekan? Okay, so kita tekan. Okay, ni button lock. Nampak ya, button lock So kita tekan lock. Okay, asas untuk lock adalah 10. So kalau lock 10, kita just tekan je lock ni. Lock. So 10 yang kecil tu boleh abaikan. Lepas tu tekan 10. Kita akan dapat jawapan dia 1. Okay, seterusnya log 10 1000. Log, tekan log. 10 tu abaikan, tekan 1000. Kita dapat jawapan dia 3. Okay, log 10 1 bilion. Tekanlah log 10 abaikan, tekan 1 bilion. Macam mana 1 bilion? Okay, ini 1 bilion. Okay, itu 1 juta 1 juta. Kalau 1 bilion awak kena tekan lah 1 bilion ada berapa kosong. Log 1 bilion. Ini 1000. Ini juta. Ini bilion. Okay, betul lah. 9 Seterusnya log 0.001. Log 0.001. Okay, dapat jawapannya negatif 3. Okay, seterusnya adalah ln dengan power of E. Okay, ln, sebelah log tu tadi ada button ln. Tekan button ln ni untuk ln lah. Okay, contohnya ln 2. Tekan ln 2. Kita dapat 0.693. Seterusnya ln 10. Ln 10. Kita dapat 2.3025.
Seterusnya lon 1000 ya, tekan lon 1000. Kita dapat 6.9077. Seterusnya lon 3 tambah 2.47 ya. Lon 3 tambah 2.47. Kita akan dapat 3.5686. Okey, seterusnya soalan nombor 5, E kuasa 3. Macam mana kita nak tekan E kuasa 3? So kalau awak tengok dekat atas lon ni ada E kuasa X warna kuning tu. Yang ada E kuasa X. So awak boleh guna E kuasa X tu lah. Tekan shift. Tekan LN ni. Jangan keluar E lah. Okay, lepas tu dia kuasa berapa? Kuasa 3. So tekan je nombor 3. Okay. Tekan sama dengan. Dia akan jadi 20.085. Okay. Kalau kita tekan. Saya ulang balik. Kalau kita tekan shift LN ni. Dia akan jadi E kuasa X. Okay. Tekan je nombor 3 sebab dia kuasa 3. Jangan tekan kuasa 3 yang atas ni ya. Jangan tekan yang kuasa 3 yang dekat X kuasa 3 ni. Kita tekan je nombor 3 kat sini. Okay. Dapat jawapannya itulah 20.08. Okay, so sebagai exercise, ini ada exercise untuk awak buat lah. Okay, so saya nak awak buat exercise ni, dan kita akan bincangkan di kelas berikutnya lah, kelas selepas ni kita akan bincangkan exercise ni. So ada exercise kat sini. Ada 12 exercise, 13 exercise. So saya nak awak siapkan exercise ni. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, awak boleh tanya semasa next class tu nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.